Pengeluaran kredit SP ini sebenarnya adalah satu langkah yang paling worst sekali, kata pakar ekonomi ni. What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizwan. So berikutan dengan statement aku tadi, aku just nak share satu perkara ini. Dan aku kata menerusi video beliau, cumanya dekat sini video beliau ni korang kena faham betul-betul. Okay, aku just nak ambil macam sharing as a positive way. Okay, cumanya positive way ni cadangan dan apa penjelasan mereka ni. Okay, pakar ekonomi ni iaitu Dr. Muhammad Abdul Khalid, dia pernah kata keluarkan satu statement berkaitan dengan subsidi. Okey, itu cadangan yang pernah dia rungkai, okey, yang mana kita mempunyai subsidi kalau diagihkan, reallocationkan dalam keadaan yang elok ataupun betul, maka benda ini sudah pasti semua akan dapat manfaatnya bersama. Okey, dan tak perlulah kata pencarum-pencarum kat luar sana untuk keluarkan duit ke SP. Setiap kali kita nak mohon, setiap kali kita nak suarakan, setiap kali kita susah, kita nak keluarkan ke SP. Ke SP, ke SP, ke SP. Okey, tetapi apa yang dia maklumkan ini adalah satu langkah yang perlu dilakukan oleh kerajaan yang bakal memerintah nanti. Walaupun aku lihat dekat sini lah manifesto dari segi mana-mana parti politik sekalipun, memang dia ada ceritakan pasal kesusahan rakyat apa semua. Tetapi aku nampak dari segi mana-mana parti politik, melainkan kalau kita tengok Perikatan Nasional ke, ada juga PH yang mengandalkan menunjukkan yang mana dia akan untuk kata naikkan sosioekonomi negara lah, dan lepas tu rakyat dan sebagainya. Tapi kebanyakan ramai tak fokuskan bagi mereka yang mungkin parti-parti politik ni, aku sebut sebab belum lagi PRU kan, mungkin mereka ni tak nampak apa yang sedang berlaku di peringkat bawahan. Tapi sebelum tu, bagi korang yang masih lagi belum subscribe ke channel ini, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan juga like. I think one of the worst decision ever by Malaysian government since independence is to allow withdrawal from EPF. Saya cakap orang pantai saya, kita boleh lah ada duit, kami tak ada duit. No, you should not take out from your money. Government should give. That's your retirement. Then the question that gonna be posed is that ada duit tak? Memang ada duit. Simple lah. Now subsidy 80 bilion is more than enough. Reallocation of subsidy is not the issue of money. We have money but we give to the wrong people. Kita tolak duit curi gagau masuk poket sendiri, tolak tepi dulu. Yang tu pun berlambak juga. This year kita spend untuk bayar hutang 1MDB is 15 billion. That's hell a lot of money. Budget Kelantan 1 billion budget per year. Budget Kedah 800 million. Budget Kelantan, kalau kita tak bayar hutang subsidi hutang 1MDB tahun ni, tak payah bagi duit kat Kelantan, seduit pun tak payah bagi untuk 15 tahun. Jadi ayak dia jadi elok. Will it be done? It would not be done. Why it will not be done? If you remove subsidy now, you will lose election. So, berikutan dengan penjelasan dia tadi, kalau macam kita ikutkan sekarang ni, kalau kita setiap kali membiarkan parti-parti politik ini yang belum lagi memerintah ni, ataupun kerajaan, bakal kerajaan, tak fokuskan apa keadaan rakyat secara telus, secara orang kata sedalam-dalamnya untuk mengenal pasti siapa yang betul-betul susah. Kalau ikutkan apa yang dimaklumkan sini dari segi subsidi yang diberi kepada semua mengikut kategori tertentu, contohnya macam B40, M40, T20, dan benda ini balance. Kalau dia lebih kepada T20 saja, kalau kita ingat balik apa yang pernah dia maklumkan sebelum ini, kelebihan kepada mereka lah, bukan berbanding kepada golongan yang dah susah, lagi subsidi dia kurang. Dan berbanding dengan T20, mereka ini dah kaya, tetapi dapat lagi subsidi yang makin tinggi nilainya. Dia pernah bahaskan perkara ini. Cumanya aku just nak maklumkan kepada korang je lah. Kalau macam ikutkan sekarang ini, tiada lagi apa-apa ataupun mana-mana parti politik yang menerangkan tentang apa bentuk bantuan yang boleh dapat selesaikan masalah mereka yang tersempit ini dengan tertunggaknya masalah-masalah, ataupun mereka nak teruskan dengan dengan bantuan-bantuan yang sedia ada. Adakah
layak dan boleh dibayar. Okey, contohnya macam BKM, Bantuan Keluarga Malaysia, memang layak dibayar. Okey, tetapi kebanyakan bagi golongan M40 ni, mereka ni tak layak nak dibayar. Kalau macam kita ikutkan yang mempunyai baki dalam akaun 1 KLSP ni, mereka golongan M40. Kebanyakan mereka ada sakit baki yang begitu banyak. Okey, dan memerlukan untuk bayaran tertunggak. Dan satu lagi komitmen kalau ikutkan. Takkanlah kerajaan semata-mata dengan cadangan pakar ekonomi ini hanya fokuskan kepada subsidi saja. Okey, mungkin dia jelaskan, aku ambil just point tu sajalah. Mungkin ada penambahan dari segi penyelesaian yang boleh dilakukan sebagai pakar ekonomi. Cumanya kalau macam ikutkan subsidi tu pun tak mencukupi. Sebab sekarang isunya rakyat Malaysia yang terkesan dan bersasar ini, mereka ini perlu untuk bayarkan baki-baki yang tertunggak ini dulu. Kalau dapat settlekan masalah ini, benda tu tak menjadi masalah lah. Sekiranya kalau kerajaan boleh peruntukkan setiap satu keluarga yang ada masalah yang bersasar ini, kita tak apa, kita akan support dengan bantuan kerajaan. Kalau macam ikutkan dalam jangka masa pendek ini adalah dengan tuntut wang sendiri daripada KLSP. Itu saja penyelesaiannya. Aku tak rasa bakal kerajaan ni lah akan memperuntukkan bantuan tunai yang banyak, yang besar kepada golongan bersasar ini. Kalau kita je sebagai rakyat kena beralah aja kan, dan kerajaan ni main senang aja, lulus je, sedangkan tak guna pun duit kerajaan tu untuk kesejahteraan rakyat yang sepatutnya mereka bagi. Sebabnya PKP sebelum ini. So, bagi korang yang masih lagi belum subscribe ke channel ini, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan juga like video ni guys. Dan viewer di TikTok, jangan lupa follow. Aku Faizwan. Assalamualaikum.